Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang berikutnya. Kita ambil dalam bahagian hadis, iaitu ad-darsul sadis, hubbur rasuli wa ahli baitihi. Cintakan Rasul serta ahli keluarganya. Jadi gesaan cintakan kepada Rasul ini merupakan satu tuntutan lah. Jadi banyak gesaan-gesaan yang mana Rasulullah sendiri pun ada sebut dalam hadis yang ini dan juga hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang itu melainkan aku yang dia lebih cintai melebihi anaknya dan ibu bapanya. Itu hadis lain lah. Jadi yang ini hadis berkenaan dengan Ahlul Bait lah, cintakan Rasul dan juga Ahlul Bait. An Ali karramallahu wajhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala addibu auladakum ala salasi fisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran fa inna hamalatal Qur'ani fi zilli arshillah yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maksud hadis ini daripada Ali karramallahu wajhah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara, iaitu tiga sifat. Okey, sifat yang pertama, cintakan Nabi kamu dan cintakan ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi lah ni, dan selalu membaca Al-Quran. Tiga benda ni. Maka bahawa penghafal Al-Quran itu berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi-nabi dan para aulia-aulianya, iaitu wali-walinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini ialah hadis Nabi. Jadi segala maklumat yang ada dalam matan ini, kita panggil matan ini. Matan itu apa maksud matan? Matan ialah teks hadis. Matan ialah teks hadis. Ada dua, sanad dan matan. Matan, sanad itu ialah rangkaian perawi hadis, orang yang terlibat dalam ni. Siapa sanad dia? Ali bin Abi Talib lah. Matan apa matan? Matan ialah teks hadis ni. Teks hadis ni. Okey, kita tengok maksud ini menerangkan kepada kita tentang tiga perkara. Pertama, cintakan Rasulullah. Yang kedua, cintakan ahli keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, berkenaan dengan membaca Al-Quran. Okey, tengok takrif. Wa Ali ibn Abi Talib ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalu syababin islaman. Ali bin Abi Talib ini ialah sepupu Nabi, yang mana ia adalah pemuda yang mula-mula masuk Islam. Dalam kategori kanak-kanak pun dia, dalam kategori pemuda pun dia. Jadi dia adalah antara insan-insan terawal yang memeluk Islam, selain daripada Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, Umar terkemudian sikit, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Itu antara orang-orang yang awal masuk Islam. Dan yang dikira sebagai kategori pemuda adalah Ali bin Abi Talib lah. Itu sepupu kepada Nabi. Tazawwaja bi habibati Rasulillah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dia telah berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra. Jadi nama-nama yang disebut ini, Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra ni, merupakan nama yang kita kena sayang, sebab dia juga adalah ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kita Melayu ni payah ada kacip Fatimah dengan tongkat Ali.
Jadi dia memberi konotasi, maksud yang lebih, kita kata skeptik, kita kata lebih kepada maksud seksual pula. Tak eloklah gitu. Kacik Fatimah, tongkat Ali, bagi kepada nama-nama, sedangkan nama-nama ni alil baik. Itu orang Melayu punya pasal lah. Katanya ar-rabi'u minal khulafa'ir rasyidina buya bil khalafati ba'da maqtali Sayyidina Uthman bin Affan. Dan dia ini, Ali bin Abi Talib ini, dia ni siapa? Dia adalah yang keempat daripada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dia adalah orang yang keempat. Keempat maksudnya macam mana? Dalam kepimpinan Khulafaur Rasyidin, orang yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Lebih kurang dalam 2 tahun lebih pemerintahan dia dah. Umar bin Al-Khattab, lebih kurang Umar Al-Khattab tempoh. Lepas tu Uthman bin Affan, lama, lebih kurang dalam 12 tahun pemerintahan. Selepas Uthman bin Affan, barulah Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib ini merupakan khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat sebelum diserahkan kepada Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Legasi Umayyah lah lepas tu. Sistem khalifah juga, tapi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang ni lah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Sebab Uthman mati, dilantik menjadi khalifah selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan ini mati dibunuh lah. Jadi kalau nak cerita yang ni memang sangat panjang. Kisah dia dia mati dibunuh. Sewaktu dia di atas bumbung, dibunuh oleh pemberontak daripada Yaman, Mesir dan juga Kufah. Ustaz malah nak cerita yang ni. Kita cerita yang ni kemudian lah. Sebab siri-siri cerita peperangan di kalangan sahabat, berlakunya perang Siffin, berlakunya perang Jamal di antara Ali bin Abi Talib dengan Ali bin Abi Talib sebagai Amirul Mukminin, bertemu dengan Ummul Mukminat Sayyidatina Aisyah dalam perang Jamal. Seorang ni Amirul Mukminin, yang ni Ummul Mukminat, dua-dua ahli syurga. Bagaimana pandangan Islam terhadap isu ini dan sebagainya, siapa betul siapa salah, bagaimana pendirian ahli sunnah, itu cerita lain. Perang Siffin di antara Ali dan juga Muawiyah, kerana tidak puas hati dalam majlis tahkim, ini cerita lain. Tak puas hati, lepas tu berlaku majlis tahkim lah, itu cerita lain. Bagaimana pembunuhan Uthman, ini cerita lain. Ini kita akan masuk kemudian nanti. Jadi dia ni dilantik selepas menjadi khalifah yang keempat, selepas Khalifah Uthman telah mati dibunuh. Uthman mati dibunuh. Umar pun mati dibunuh juga. Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah. Cerita lain juga tu. Nanti boleh tanya ustaz dalam sesi yang akan datang, boleh, tak ada masalah. Wantaqala ila ar-rafiqil a'la sanah 40 Hijrah dah. Dia telah mati bertemu dengan Maha Pencipta, telah wafatlah. Ila ar-rafiqil a'la ini merujuk kepada matilah. Sebagaimana Rasulullah mati, bila dia nak mati dia sebut ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Bertemu, bukannya ummati yang pasal dengar tu. Bukan ummati dah. Jadi Nabi mati ni sebut ila rafiqil a'la. Jadi dia wafat ni mati pada tahun 40 Hijrah. Okey. Makna mufradat khisalun, sifat. Beberapa sifat. Ali baitihi, aqriba'ur rasuli wa zurriyatihi, keluarga Nabi dan juga keturunannya. Keluarga Nabi dan keturunannya, itu yang dimaksud dengan alil bait. Dan kita doa, selalu doa dalam at-tahiyat dah. At-tahiyatul thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selalu doa dalam tahiyat kita. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan juga Ali Muhammad. Ali ini merujuk kepada ahli keluarga keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan dia mesti disayangi. Mesti disayangi dah. Keluarga Nabi dan keturunannya. Lepas tu hamalatul Quran, hafazahul Quran wal amilu nabi. Mereka yang memelihara Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Yang dimaksudkan dekat sini orang yang menghafal ataupun orang yang beramal, memelihara Al-Quran. Okey, seterusnya kita pergi kepada makna ijmali.
walaqad wajjahan nabiyul karimul aba'u ila tarbiyatil anba' an abna'i wal inayati bihim wa ta'widihim 'alal fadail. Okey. Dan sesungguhnya Nabi yang mulia menggesa para ibu bapa supaya mendidik anak-anak dan mengambil perhatian terhadap mereka dan membiasakan mereka atas perkara-perkara kebaikan. Kita ini digesa oleh Nabi supaya melakukan pembiasaan terhadap perkara-perkara kebaikan. Lakukan amal ma'ruf, nahi munkar. Buat perkara yang baik, cegah perkara yang munkar, dan berlumba-lumba fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara kebaikan. Lepas tu, fa'alal walidi ay yu'awwida tiflahu ala ta'atillahi wa mahabbatihi. Wajib atas ibu bapa bahawa membiasakan anaknya mentaati Allah dan mencintainya. Ni ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Disebut dalam Quran. Jelas-jelas dah. Jadi kita kena biasakan diri kita dengan perkara-perkara yang terlibat dengan ketaatan, jauh dengan perkara-perkara yang terlibat dengan maksiat dan juga kemungkaran. Ibu bapa wajib memberi didikan kepada anak-anak sedemikian dah. Lepas tu yang seterusnya, wa ayyak rasa fi nafsi hubbi habibati sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ini dan ditanam dalam diri anak-anak ni cintakan kepada Rasul. Ialah lebih besar daripada hak kedua ibu bapa. Yang hadis Ustaz baca tadi tak? Setengah daripada cintakan Rasul ialah melahirkan kasih sayang atas keluarga Nabi. Jadi kita ini digesa supaya cintakan Nabi, melebihi ahli keluarga, melebihi ibu dan bapa, melebihi adik-beradik. Hak kepada menunaikan tanggungjawab cinta kepada Rasul itu lebih aula. Apa makna lebih aula? Lebih utama. Dan setengah daripada cintakan Rasul itu ialah melahirkan kasih sayang atas keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi pun kita kena sayang juga dah. Kena sayang juga dah. Lalu ni ada keturunan Nabi nama Sayyid lah, nama Syarifah lah. Atas kapasiti ahli keluarga Nabi, jika betul susu galunya, kita kena sayang atas nama itu dah. Okey. Lianna man ahabba syakhsan ahabba man yaluzu bihi wa yantasibu ilaih. Dan kerana siapa yang mencintai seseorang, nescaya kasih sayang ia kepada mereka yang menjaganya dan yang berketurunan dengannya. Inilah yang tadi Ustaz tengah tadi, yang mencintai seseorang, yang mencintai seseorang yang ada susu galu keturunan dengan Nabi Muhammad. So ini merupakan satu tuntutan. Maka keluarga Nabi adalah manusia yang sepatutnya disayangi dan disanjungi. Demikian juga mengajar kanak-kanak membaca Al-Quran dan juga menanam kecintaan kepadanya. Sayang kepada ahli keluarga, maklum keluarga Nabi, ya maklumlah kedah, perlu disanjungi ahli keluarga Nabi dan sebagainya. Begitu juga dalam hak mengajar kanak-kanak membaca Al-Quran. Jadi kena mengajar Iqra' ke qiraati ke kaedah Baghdadi ke kaedah apa kaedah sekalipun, yang penting mengenal untuk membaca Al-Quran dan menanam supaya cinta kepada membaca Al-Quran. Alhamdulillah awak ni dilahirkan di bumi Malaysia, bermajoriti umat Islam dan terpilih masuk ke imtiaz. Yang mana imtiaz ini dikira sebagai sekolah hafal kenafal Quran, mendampingi Quran setiap hari. Alhamdulillah, baca dengan penuh keikhlasan, hafal dengan penuh keikhlasan, insya-Allah Allah akan membukakan kemudahan, keberkatan usia dan juga keberkatan dalam belajar. Dan membesarkan keluarga Nabi dan hati kanak-kanak, dalam hati kanak-kanak dah. Besarkan keluarga Nabi dalam hati kanak-kanak, menjadikan kanak-kanak itu daripada martabat kedudukan ahli kemuliaan dan juga kehormatan. Itu ada tadi. Okey, kita tengok ma'istafadu minal hadis. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini? Yang pertama, tarbiyatul auladi bi akhlaqil karimah wajibatan ala abawain. Okey. Didik anak ni dengan akhlak mulia wajib atas kedua ibu bapa. Didik anak dengan akhlak yang mulia. Macam mana didik dengan akhlak yang mulia? Didik anak menghormati ahli keluarga Nabi, antaranya menjauhi perkara yang mungkar, melaksanakan perintah Allah. Lepas tu menggesa supaya menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, kerana Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk memuliakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Sayyidah Aisyah tanya, orang tanya dia, macam mana akhlak Nabi ni? Khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi ni sebagaimana akhlak Al-Quran. Gitu kata dah.
Jadi kita dah ada role model. Kenapa nak perlu ikut kepada orang lain sebagai idola? Dah jadikan K-pop ke apa ke sebagai idola, tak kisahlah. Dah, ataupun menjadi seseorang figure-figure, tokoh-tokoh tertentu sebagai idola. Rasulullah ada. Biarpun kita tak pernah bertemu dengan dia, kita tahu daripada hadis-hadis yang sampai kepada kita, kisah-kisah riwayat berkenaan dengan bagaimana Nabi itu hidup, sifatnya bagaimana, sidik, amanah, tabligh, fatanah dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, hubbur rasul azama min hubbil walidain. Kasih sayang kepada Rasulullah ni terlebih besar daripada kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Dah. Sebab itu di antara pada peringkat pada siri akhir bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia ni ahli keluarga sahabat Nabi ni yang keseluruhannya masuk Islam. Seorang aja, Abu Bakar As-Siddiq. Semua masuk Islam belaka. Semua masuk Islam belaka. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Anak dia Muhammad bin Abu Bakar masuk Islam. Aisyah masuk Islam. Asma masuk Islam. Aisyah binti Abu Bakar kahwin dengan Nabi. Jadi mertua Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dan bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah pun masuk Islam dalam Fathul Mekah. Dah. Jadi masuk Islam Abu Quhafah tu. Dah, Abu Quhafah tu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Jadi Nabi tanya, "Wa ma yubkika ya akhi?" Apakah yang membuatkan kamu menangis wahai saudaraku? Abu Bakar As-Siddiq. Pada tanggapan kita fikir bahawa dia ini suka sebab pak dia Abu Quhafah tu masuk Islam. Tak, semua ahli keluarga masuk Islam akhirnya pembukaan kota Mekah. Tapi bukan itu sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq dia kata, kalaulah boleh ditukarkan bapa aku ini dengan bapa saudaramu Abu Talib. Ayah kepada Ali tak? Ali bin Abi Talib, bapa saudara Nabi. Abu Talib mati dalam keadaan bukan Islam. Dah. Kalau boleh tukar kepada pokmu ni, pok saudaramu ni masuk yang Islam, aku lebih rela benda tu. Dah, daripada bapa aku masuk Islam. Asalkan mu gembira wahai Nabi. Dah. Ini cinta dan kasih sayang Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi selaku sahabatnya dan selaku pesuruh Allah, Rasulullah. Sayangnya kepada Nabi melebihi sayang kepada ahli keluarga. Dia rela bapak dia mati kafir pun tak apa, asalkan benda yang boleh menyebabkan Nabi gembira. Apa dia? Abu Talib masuk Islam. Dah, itu lebih baik pada dia. Dah. Kita fikir alhamdulillah lah pak masuk Islam lah ke? Dak. Pada dia dak, cinta dia kepada Nabi melebihi ahli keluarga. Itu hebatnya jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh orang Islam ni. Dak, ada pujangga kata tak berbaloi lagi tingginya iman Abu Bakar As-Siddiq. Dak kata sampai tahap tu. Lepas tu Ahlul Baitur Rasuli ahaqqan nasi bil hubbi wat taqdir. Keluarga Nabi adalah manusia yang sepatutnya disayangi dan disanjungi. Tak ada ahli keluarga lain yang lebih mulia daripada ahli keluarga ni, ialah ahli keluarga Nabi. Lebih mulia daripada ahli keluarga kita tak? Ahli keluarga Nabi kalau kira tak. Keluarga Nabi dan ahli keluarga ni. Jadi kita kena sayang belaka. Tak, ni tak boleh sikit tak. Dengar sikit Nabi jadikan orang lain sebagai figure idola. Jangan gitu. Lepas tu li ahli al-Qur'ani maqamun 'alin fid dunya wa fil akhirati ma'a wal anbiya'i wal asfiya. Pangkat kedudukan ahli al-Quran ni, mereka yang terlibat dengan ahli al-Quran, apa benda? Menghafal, membaca, mengamalkan, mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah mengangkat darjat mereka ni. Sebagaimana macam orang berilmu lah. Pangkat kedudukan ahli Quran di dunia ini tinggi, dan di akhirat pula bersama para Nabi. Macam awak menghafal Quran tak? Orang tahu, oh ni Al-Hafiz ni, oh hebat. Jadi Allah angkat kedudukan di dunia lagi ni. Hafizah ni, oh nak kahwin esok ni sebagai contoh. Oh dia ni, bakal suami dia ni hafal Quran ni. Oh dengar tak? Allah angkat kedudukan awak. Allah angkat kedudukan awak. Dan di syurga, di akhirat esok pun juga bersama para nabi dan juga aulia, para wali. Mereka yang diberi penghormatan oleh Allah Ta'ala, yang menunggu masa untuk diberi syafaat. Kalau kita mati dalam keadaan iman, ikut perintah Allah, dan kita bersama dengan para anbiya, para salihin awalin dan sebagainya. Itulah kelebihannya. Jadi Ustaz harap kelas kita pada hari ini dapatlah maklumat dan juga pentingnya belajar ni semata-mata bukan untuk periksa idadi ya. Pentingnya adalah untuk kita memahami apa inti, apa cerita, apa yang kita belajar. Itu saja.
Ini kena sayang kepada keluarga Nabi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.